dipanggil bagaimana penggunaan akal, bagaimana penggunaan pemikiran kepada mereka yang mencari alasan untuk tidak menjadi hamba kepada Allah, walaupun dalam arahan yang cukup mudah dan cukup simple, yaitu wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Perintah yang cukup mudah, perintah untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Perintah yang cukup paling mudah dalam dunia, hanya tunduk hormat. Bukan suruh kepada berpuasa, bukan suruh mendirikan negara, bukan suruh melakukan benda-benda yang lain. Hanya satu perintah yang mudah, tunduk hormat kepada Adam. Itu pun iblis yang paling kenal Allah, iblis yang telah boleh bercakap dengan Allah, iblis yang boleh berhubung direct dengan Allah, masih menggunakan alasan untuk tidak bersikap seperti hamba kepada Allah. Ketika mana ditanya kenapa tak tunduk pada perintah Allah, khalaqtani min tin wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu menciptakan Adam ini daripada bumi, tanah, yang pada iblis ini kotor, hina. Tetapi aku diciptakan dengan api, yang pada akal dia, dengan alasan dia kata dia itu lebih mulia. Maka dengan alasan yang dicipta untuk melakukan syariat yang mudah, syariat Allah yang mudah, tunduk kepada perintah Allah, tapi digunakan akal bukan untuk menundukkan diri kepada Allah, tetapi menggunakan akal untuk mencari alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Itu satu kisah mudah dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga Allah menggambarkan kepada kita itu kisah mudah. Bagaimana boleh kisah ketika mana dalam keadaan nak menyelesaikan masalah dalam masyarakat, dikala mereka itu ada Nabi, dikala mereka itu ada kitab Nabi Musa alaihi salam, dan kitab yang datang kepada Nabi Musa dan sufi datang kepada Nabi Musa, berlaku satu pembunuhan. Yang pembunuhan inilah yang akhirnya berlakunya peristiwa Baqarah, yang menamakan surah juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, surah yang kedua juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Ketika mana mereka hidup, mereka tidak dapat menyelesaikan satu peristiwa bila mana ada peristiwa pembunuhan. Namun mereka tahu di kalangan mereka ada Nabi Musa alaihi salam. Maka mereka cuba mendapatkan nasihat dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Namun syariat Nabi Musa cukup mudah, tetapi menguji minda, menguji iman. Kamu boleh selesai pembunuhan, tetapi sembelih seekor lembu betina. Dan apa yang menakjubkan kepada mereka yang pada asalnya mahu mencari penyelesaian, bila datang kepada cara penyelesaian Allah yang tak nampak pada akal mereka ini kemunasabahan, kelogikan syariat daripada Allah, tiba-tiba mereka mula mencari alasan. Nak cari lembu yang bagaimana, kala apa, umur berapa, di mana. Menyebabkan pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi mencari alasan untuk menangguh-nangguhkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah ini terletak di awal Al-Quranul Karim, yang kita umat akhir zaman, kita baca Al-Quran mengikut tertib mushaf. Tak macam Nabi Muhammad SAW dan zaman sahabat, zaman generasi awal yang dipanggil generasi Jailun Qur'aniyunul Farid, generasi Quran yang unik. Mereka menerima Al-Quran bukan dengan cara sebiji macam kita, tetapi mereka menerima Al-Quran dengan perjalanan yang cukup panjang dan cukup mengujikan. 23 tahun Quran diturunkan kepada mereka, diturunkan dengan ujian-ujian peristiwa. Kalau kita lah berada di zaman itu, kita rasa boleh kita fikir sendirilah, sama ada kita mampu melepasi ujian keimanan seperti peristiwa Isra Mi'raj.
Ketika mana dalam keadaan kapal terbang tak ada, jet tak ada, dia boleh pergi ke Baitul Maqdis dalam keadaan satu malam, dalam keadaan sekejap, kemudian sampai balik diberitahu kepada manusia yang berada di Mekah, yang menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak logik. Kalaulah kita berada zaman itu, fikir-fikirkanlah, maka kita tidak dicabar, tidak diuji dengan perkara-perkara yang diuji kepada umat-umat terdahulu, termasuk generasi awal Islam, generasi Al-Quranul Karim. Namun Allah telah memberi kepada kita ini panduan, kepada kita umat akhir zaman, yang kita ni umat Nabi Muhammad SAW, panduan untuk mengenal dunia dengan cara penyelesaian hidup Islam, panduan untuk hidup atas muka bumi ini dengan cara yang paling mudah, ikutlah Islam. Namun begitu, perjalanan untuk tunduk sepenuhnya kepada Islam, dia akan berhadapan dengan cubaan, dia akan berhadapan dengan tentangan. Dan inilah Allah sebut kepada kita, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uhum ilaihi Allah yahdi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra. Bagaimana Allah menyebut, disyariatkan, disusun, diatur kepada kamu agama yang sama yang telah diberi wasiat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan apa yang kami sampaikan kepada kamu Muhammad, iaitu Nabi kita, Nabi yang terakhir, sama juga apa yang kami wahyukan, kami wasiatkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu syariat yang sama, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Perjalanan kita umat Islam yang mengikut Nabi sama dengan perjalanan mereka yang mengikut Nabi-Nabi terdahulu. Kalau Nabi-Nabi terdahulu itu disebut dalam ayat tersebut 13 ayat surah Asy-Syura, yang dipanggil Nabi-Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Ulul Azmi, Nabi yang menerima dugaan dan cabaran yang begitu hebat sepanjang membangunkan Islam, sepanjang mendirikan Islam ataupun syariat agama Allah yang diperintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah mungkin kita boleh faham perbezaan antara makna lain kepada syahadah kita. Bila syahadah kita mengungkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kita biasa faham. Itulah tauhid kepada Allah, menafikan segala bentuk penyembahan diri kepada Allah. Faham daripada segi teori, belum tentu faham daripada segi pelaksanaan dan penghayatan. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, yaitu menyaksikan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa erti Rasul? Rasul adalah pesuruh. Bila mana pesuruh, mestilah dia bawa sesuatu yang disuruh. Ar-Rasul membawa Ar-Risalah. Ar-Risalah itu adalah Al-Quranul Karim. Dan Ar-Risalah itulah adalah Islam. Dan bila bawa Islam ini, kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi, yaitu berasa berat, beban bagi mereka yang diseru kepadanya apa yang diseru oleh rasul-rasul ini dan mereka yang mengikut Nabi ini, untuk menerima seruan para Nabi dan para mereka yang mengikut rasul-rasul dan para Nabi. Kita berharap kita inilah pengikut para Nabi. Kadang tiadalah kalau kita lain daripada jalan para Nabi, kita berharapan dengan jalan-jalan kecelakaan. Maka muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, buku yang kita sedang bincang ini berkenaan sungguh rapat dengan apa yang berlaku zaman ini, yaitu berkenaan dengan halangan-halangan kepada gaya hidup cara Islam. Ini terjemahan dia agak lembut. Kalau tengok pada bahasa Arab, dia bertajuk A'da'u al-Hillul Islam,
Terjemah mudah, musuh-musuh kepada syariat Islam. Tapi mungkin sebab nak bahasa yang lebih harmoni, mungkin yang berterjemah ni dibuat buku halangan-halangan kepada penyelesaian gaya hidup Islam. Kerana apa yang disebut dalam buku ini tidak lari daripada 4 perkara yang disebut oleh Allah berkenaan dengan mereka yang akan menentang Islam. Bila kita faham Islam ini agama yang datang daripada Allah, maka kita mesti juga faham pemberitaan-pemberitaan yang datang daripada Allah. Allah kata peluk Islam, tunduk kepada aku. Kemudian Allah juga kata di sana ada musuh-musuh kamu. Dicerita tentang bagaimana sejarah kisah Nabi Adam dan Iblis. Musuh yang pertama Iblis laknatullah, yang cuba menjadi makhluk yang pertama melanggar perintah Allah dengan alasan-alasan yang sengaja dicipta. Sebab itu kadang-kadang kita ni kena fikir, bila mana Allah perintah kepada kita laksanakan sesuatu, bila kita tidak berjaya melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tidak kira lah atas jenis apa hukuman. Kerana Islam ini tidak lari daripada 5 ataupun 6 jenis hukum. Pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga wajib, apa lagi harus, makruh dan sebagainya. Ini yang dipanggil hukum-hukum taklifi, hukum-hukum yang berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu aqimus solah, ataupun qumu ila solah, ataupun aqamus solah wa atuz zakah, yang memerintahkan mereka yang beriman kepada Allah untuk bersolat. Maka perintah Allah ini disebut sebagai hukum. Maka setiap pada hukum itu ada jenis-jenis. Ada hukum itu berbentuk wajib, kalau tak buat akan mendapat dosa, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat akan mendapat celaka ataupun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Samalah dengan definisi-definisi yang lain yang biasa kita faham dengan hukum-hukum yang dipanggil hukum taklifi, wajib, haram, fardu, halal, sunnah. Kemudian ini biasanya hukum-hukum taklifi ini kita panggil hukum yang memang dah ada dalam Islam. Yang memang kalau kita jumpa Islam ni, itulah hukum dia. Contoh solat wajib, contoh puasa wajib, contoh wuduk asalnya sunat, contoh mandi pagi dan sebagainya, ada yang sunat, ada yang wajib. Tetapi di sana juga akan ada satu perkara yang dipanggil hukum wad'i. Hukum wad'i inilah yang menentukan sesuatu itu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Memang kita wajib solat maghrib, tapi bukan solat maghrib pukul 1 pagi. Solat maghrib ada waktu dia. Maka waktu itu dipanggil syarat. Dan syarat itu adalah sebahagian daripada hukum yang dinamakan hukum wad'i. Mana kalau awak fahamlah tentang hubungan antara hukum taklifi dan hukum wad'i ini, maka dia akan boleh faham tentang pelaksanaan syariat hari ini. Sebab hari ini syariat Islam telah terungkai satu persatu. Satu dia rungkai kerana dendam musuhnya. Walan tarda'an kal yahudu wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ini dendam musuh Islam. Kemudian satu masalah rungkaian Islam ini kerana kejahilan masyarakatnya, meninggalkan perjuangan untuk menegakkan agamanya. Asas sebab pertama meninggalkan perjuangan menegakkan agama, bila Allah kata aqimud dina wa la tatafarraqu fi, tiba-tiba umat-umat inilah yang mula melakukan perpecahan-perpecahan dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kepada umat-umat terdahulu, berlaku kepada sejarah-sejarah Islam yang berkembang selepas Nabi, dan ia masih berlaku di zaman kita. Maka sebab itu bila kita bercerita tentang Islam dan kemunduran Islam, dikenal ada 2 faktor. Pertama, serangan daripada musuh, ini tak boleh tak cerita. Yang kedua, kelemahan umat Islam, ni pun kena cerita. Sebab itu kadang-kadang bila kita bercerita tentang motivasi membangun bersama Islam, kadang-kadang orang tumpu kepada satu perkara.
tumpu kepada kelemahan umat Islam, itu boleh. Tetapi dalam keadaan tumpu kepada umat Islam, tiba-tiba melupakan untuk menerangkan rancangan musuh, itu menyebabkan umat alpa dengan rancangan-rancangan musuh dalam suasana mereka membawa Islam hari ini. Maka kita melihat hari ini, antara perkara yang jarang diceritakan adalah berkenaan dengan halangan dan musuh-musuh kepada agama. Yang mana musuh-musuh ini Allah terangkan setiap kali kita solat, mengingatkan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Jalan yang lurus ini telah dilalui oleh orang-orang yang tertentu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah dibenarkan, yang telah diberi nikmat kepada orang-orang tertentu. Orang yang diberi nikmat ini Allah sebut dalam bentuk yang dipanggil fi'il madhi ataupun past tense, menunjukkan ia telah berlaku. Maka bila menunjukkan ia telah berlaku, maka sejarah yang telah berlaku itu kita perlu kenal. Allah sebut an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu an-nabiyyin, iaitu para nabi. Mana kena tahu kisah para nabi, kena tahu kisah para rasul. Yang terakhir yang paling perlu kita tahu, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, as-siddiqin. As-siddiqin yang biasa kita kenal, yang paling terkenal dengan nama as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Menggambarkan golongan as-siddiq, mereka yang rapat dengan Rasul. Maka kena tahu cerita para sahabat yang membangunkan Islam. Yang ketiga, para syuhada, iaitu mereka yang benar-benar berjuang pada jalan Allah, membenarkan iman mereka, membenarkan kata-kata mereka, kerana mereka tahu ujian kehidupan ini adalah ujian keimanan. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala'anallahu allazina sadaqu wa la'anamal kadhibin. Sesungguhnya apakah manusia itu mengira mereka ini dibiarkan sekadar berkata kami beriman, tetapi mereka tidak diuji. Sedangkan Allah telah menguji umat-umat terdahulu. Maka di sana dengan ujian yang Allah telah beri, Allah tahu siapa yang beriman dan Allah tahu siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajar kepada kita, nak tahu jalan yang lurus, kena tahu juga sejarah an'amta 'alaihi. Dalam waktu yang sama, tahu jalan yang lurus, kena tahu jalan lawan kepada jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itulah yang kita bincang selama ini. Al-maghdub yang disebut oleh ulama-ulama biasa disebut sebagai Yahudi. Tetapi ulama-ulama juga mentafsirkan pada ayat al-maghdub ini dua jenis orang. Yahudi dan mereka yang bersifat seperti Yahudi. Yang kedua, al-musyrikin, berpegang kepada satu firman Allah yang banyak daripada Quran, antara salah satunya berkenaan dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Surah Al-Luqman yang menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya syirik, kezaliman, kegelapan yang cukup besar. Sebab itu bila kita bercerita tentang zalim, bercerita tentang ketidakadilan, kita mesti lihat daripada kacamata Islam. Apa yang berlaku hari ini, setiap perkara yang ada di hadapan kita telah dilerai-lerai, dikeliru-keliru daripada istilah Islam. Cerita tentang zalim, apa yang zalim yang paling besar? Cerita tentang tidak adil, apa cerita tentang tidak adil yang paling besar daripada sisi Islam? Maka kalau kita tahu perkara yang paling zalim, yang paling besar Islam zalim pada sisi Allah, iaitu syirik, maka syiriklah yang perlu kita betulkan dahulu. Dan syirik inilah dalam pemahaman yang lain adalah kerosakan daripada kerosakan akidah ataupun cara pemahaman tauhid kepada Tuhan yang memerintah alam ini. Sebab itu kalau nak kira kezaliman, jenis kezaliman dan ketidakadilan
Lihat zaman Nabi Muhammad ketika dibangkit berada di Mekah. Nabi berada di Mekah. Cerita waktu itu, kalau nak cerita zalim, Quraisy lah ataupun orang Arab ketika itu paling zalim. Apa yang dia tak buat? Membunuh bayi perempuan. Ini zalim. Apa yang dia tak buat lagi? Melakukan perkara-perkara yang buruk seperti menghina para wanita, melakukan perkara-perkara berdasarkan asabiyah, berdasarkan kabilah, membela rakan-rakan daripada kabilah tanpa melihat dia betul ataupun tidak. Itu yang berlaku ketika mana Nabi awal-awal dibangkitkan di Mekah. Tapi perkara apa yang Allah perintahkan untuk Nabi betulkan? Kezaliman yang paling besar ialah kezaliman daripada segi merosakkan akidah, mentauhidkan diri kepada Allah, yang syirik. Maka tugas pertama Nabi membetulkan syirik yang paling besar. Maka dakwah pertama Nabi di Mekah, dakwah at-tauhid. Dakwah kepada tauhid yang benar, akidah yang benar. Selepas daripada tauhid akidah ini, akhirnya dia akan dapat menentukan beberapa orang, menarik beberapa orang. Kerana ketika dakwah dalam keadaan tertekan, dakwah dalam keadaan senyap, dalam keadaan tiada kuasa, mereka yang melakukan dakwah begitu tidak mendapat tempat pada kebanyakan masyarakat. Orang lemah berdakwah, orang tak ada harta berdakwah, orang tak cukup kekuatan berdakwah, dia akan kurang mendapat sambutan. Tetapi ada yang menyahut, tetapi yang menyahut itu yang betul-betul kualitinya kuat. Maka sebab itu di awal Nabi berdakwah di Mekah, sampailah 13 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Ada yang menyebut dalam riwayat Ibnu Asir Al-Kamil fi Tarikh bahawa tak lebih daripada 500 orang. Tak lebih daripada 500 orang. Maka dakwah Nabi ketika itu 13 tahun dalam keadaan lemah, itulah yang mampu. 500 orang tak lebih, tapi yang kita lihat daripada segi yang kuat bersama Islam, kita boleh bilang ketika mana Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun ketiga ataupun selepas ketiga Nabi mendapat wahyu. Umar di antara 40 yang terawal, itu 3 tahun. Kemudian bila Umar masuk, Sayyidina Hamzah masuk Islam, ketika itu bila dizahirkan Islam, berlakunya pemboikotan, boikot kepada umat Islam. Bila boikot, nak makan pun susah, nak jual beli pun susah, menyebabkan ramai lagi yang rasa tertekan ataupun takut untuk peluk Islam. Kecuali mereka yang benar-benar ada keberanian, ada keyakinan bahawa pengorbanan dengan Islam akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak capai orang macam tu di zaman yang begitu mencabar, tiada kekuatan, agak payah. Maka kita hari ini bersyukurlah kita tidak diuji begitu. Kalaulah kita diuji seperti Khabbab bin Al-Arab yang diuji dengan tusukan besi panas setiap hari sewaktu dia belum Islam di zaman berada di Mekah, ataupun seperti Bilal bin Rabah, hamba kepada Umayyah bin Khalaf, yang ditindih dengan batu besar yang panas di padang pasir, diheret di padang pasir. Kita kalau diuji begitu kerana mempertahankan syariat, memang kalau kita lihat bukan tanggungan ataupun layak bagi orang-orang kita yang akhir ini menerima ujian sebegitu. Namun begitu, Allah memahami apa yang kita hadapi. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menguji kita. Di zaman kita ini ada ujian bentuk lain, namun juga ada kepayahan. Di zaman Nabi, ujian berbentuk akidah yang diuji dengan kekerasan. Kemudian di zaman kita ini, selepas cerita penjajahan, kemudian kita telah masuk halangan kedua, masuk musuh yang kedua ini berkenaan dengan Yahudi. Di zaman kita ini, pertembungan kita lebih halus dan lebih mengelirukan. Yang dipanggil fitnah akhir zaman, yang dipanggil dengan fitnah ad-dakhnun, fitnah asap yang menggambarkan kekeliruan. Kita tengok dakhnun, asap ini.
Bila kita tengok, biasa asap bersifat kelabu, menyebabkan kekaburan. Asap juga mungkin menyebabkan sakit mata. Asap juga mungkin menyebabkan pedih mata. Maka begitu juga yang berlaku dengan gaya Islam yang kita hadapi hari ini. Ujian-ujian yang mengaburkan, ujian-ujian yang memedihkan mata. Tetapi kita boleh hidup. Namun ujian-ujian ini menyebabkan kadang-kadang pertembungan-pertembungan yang berlaku bukan seperti mana pertembungan zaman Nabi. Zaman Nabi bertembung dengan senjata. Kalah, mati syahid. Hari ini bertembung dengan pemikiran, bertembung dengan kekeliruan-kekeliruan. Kalah daripada segi cara fikir, sesat. Bila sesat daripada segi pemikiran, nak balik kepada jalan yang betul bukan mudah. Bila berpegang kepada satu-satu pemikiran, nak balik kepada jalan yang betul bukan mudah. Melainkan kita melapangkan dada, kita mencerahkan hati kita, dan kita melapangkan bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita berkerisih ini tidak boleh elak. Kita bertembung sesama sendiri dalam menegakkan Islam ini tidak boleh elak. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu bertembung di kalangan kamu tentang sesuatu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Mudah, arahan mudah. Namun inilah yang payah yang biasa kita buat di zaman kita yang penuh keliru ini. Apatah lagi zaman ini, zaman Islam kita dirungkai satu persatu. La yanqiduna ural Islam urwatan. Dirungkai Islam ini satu persatu, ikatan demi ikatan. Yang selepas itu, di akhir hadis tersebut disebut fa'awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang terawal dirungkai adalah al-hukmu. Kemudian ditafsir dengan undang-undang, ditafsir dengan sistem, ditafsir dengan kenegaraan, ditafsir juga dengan kekuasaan. Bila terungkainya hukum Islam ini, undang-undangnya, kerajaannya, kebijaksanaannya, dia terungkai dengan faktor yang kita telah bincang sebelum ini, faktor penjajahan. Sebab itu kalau kita tengok kepada hadis Nabi kait dengan zaman akhir zaman ini, sebenarnya apa yang berlaku di zaman mutaakhir ini, Allah telah gambarkan kepada Nabi, Nabi telah gambarkan kepada kita. Satu hadis yang cukup hebat boleh kita tengok bahawa mukjizatnya yang berlaku hari ini mengikut lidah lisan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi menyebut tentang Islam ini, dia akan tidak lari daripada 5 zaman ataupun 5 jenis. 5 jenis cycle umat Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Takunu fikum nubuwah ma syaa Allah an takun. Summa yarfa'ullah iza yarfa'aha. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Summa yarfa'ullah iza yarfa'aha. Summa takunu mulkan 'adha. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Summa yarfa'ullah iza yarfa'aha. Summa takunu khilafat, summa takunu mulkan jabriyah. Fatakunu ma syaa Allah an takun. Summa yarfa'ullah iza yarfa'aha. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Ma syaa Allah an takun. Summa sakat. Hadis ini menunjukkan kepada kita perjalanan Islam dengan 5 cycle. Pertama zaman Nabi, zaman nubuwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Kemudian zaman khilafah, minhaji nubuwah, yakni khilafah ar-rasyidin, berlaku selama 31 atau 30 tahun. Berakhir dengan pembaiatan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ketika itulah yang dinamakan Amul Jamaah, tahun kesatuan, berlaku pada tahun ke-41 Hijrah. Walaupun kalau kita lihat Sayyidina Hasan ini lebih layak kerana dibai'ah oleh orang-orang yang berada di Madinah, tetapi oleh kerana dia menjaga maslahat umat, kalaulah dia menentang terus
memperjuangkan hak dia, ketika itu umat akan terus berpecah dan akan menyebabkan kepecahan ini menyebabkan kemunduran. Maka dia mengambil kira masalah umat, lalu dia bersatu memberi bai'ah kepada Sayyidina Muawiyah, seorang sahabat Nabi daripada sahabat-sahabat yang boleh menulis atau meriwayatkan Al-Quran terus daripada Nabi Muhammad SAW. Maka selepas itu berlakulah yang dipanggil Mulkan Adha, yang dipanggil raja ataupun kerajaan-kerajaan yang menggigit, yang dipaham sebagai kerajaan-kerajaan monarki. Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, sampailah kepada Kesultanan Melayu yang di negara kita ini, termasuklah Melaka, termasuklah Demak, termasuklah Aceh. Dan bila dia berakhir, satu persatu bumi umat Islam ditewas. Pertama, tumpasnya bumi umat Islam di Andalus berlaku pada 1493-92. Sebab itu satu persatu mendapat tentangan daripada musuh Islam. Bila mana kekuatan di Eropah ketika itu yang kita telah cerita rasanya sebelum ini, bila mana antara Kristian, Katolik ketika itu yang diketuai oleh dua kekuatan, Portugis dan juga Spanyol, maka dia telah memeterai satu perjanjian yang disediakan oleh Pop di Rom ketika itu, dinamakan Perjanjian Tordesillas 1492. Perjanjian inilah yang memisahkan dunia barat dan dunia timur. Dunia timur ini diberi hak kepada voyage yang dibuat, yang exploration yang diberi kepada Portugis. Spanyol, dia akan pergi kepada benua Amerika sampai dia bertemu kembali kepada bumi Filipina. Jadi itu yang berlaku sejak 1492 setelah kejatuhan Andalus. Kemudian 10 tahun selepas itu jatuh Goa, bumi pantai barat di sebelah bumi India, yang ketika itu dikuasai oleh umat Islam tetapi kekuatannya lemah di sebelah pantai. Kemudian 10 tahun selepas Goa ataupun 5-8 tahun selepas itu jatuhnya kerajaan Islam Melaka 1511. Dan cerita-cerita ini kalau kita lihat adalah satu persatu membenarkan bagaimana akhirnya sampai kepada satu zaman yang dipanggil Mulkan Jabariyah. Daripada evolusi Mulkan Adha monarki, akhirnya jatuh kepada Mulkan Jabariyah ataupun kerajaan-kerajaan yang menjaga, yang memaksa, yang boleh kita terjemahkan kepada kerajaan-kerajaan yang menjajah. Dan inilah yang berlaku seawal abad ke-19 sehinggalah kepada zaman kita pertengahan abad 1950, bila mana ada satu resolusi di PBB pada tahun 1948, negeri-negeri yang menjajah ini akan membebaskan negeri jajahan masing-masing, tapi bersyarat. Sebab itu selepas 1945, bila berakhirnya Perang Dunia Kedua dan terbangun yang dipanggil United Nations (PBB), dibuat satu perjanjian treaty tak silap di Switzerland, di Geneva 1948, mana negara-negara yang menjajah ini perlu melepaskan tanah jajahan masing-masing. Maka ketika itu merdekalah India, merdekalah Pakistan, merdekalah beberapa negeri termasuklah di Timur Tengah, di Syria, di Mesir, di Algeria, di Yaman dan macam-macam. Namun bila mana merdeka, yang diserahkan bukan diserahkan kembali kepada Islam, diserahkan kepada anak-anak jajahan yang telah menerima doktrin penjajahan, yang pemikiran mereka ini dijajah. Dan itulah yang membenarkan kata hadis Nabi, la yanqiduna al Islam urwatan. Mulkan Jabariyah inilah, zaman Mulkan Jabariyah inilah zaman terungkainya ikatan-ikatan Islam satu persatu, yang terawalnya adalah al-hukmu, undang-undang. Namun kita kena ingat, bila kita hari ini kembali kepada cara hidup Islam yang baru, berlaku tajdid. Kenapa hari ini berlaku perubahan? Kerana di sana bila mana berlaku masalah kepada umat, Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati yuzahiruna al-haq.
Sentiasalah daripada kalangan umatku ini ada akan sentiasa sepanjang masa orang akan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari kiamat akan ada orang yang menyahut seruan Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Akan ada daripada kalangan orang beriman ini akan menyahut seruan Allah yang menjadi satu umat untuk membangunkan kembali Islam daripada runtuhan-runtuhan yang berlaku. Ia berlaku zaman Islam diserang oleh Tatar, hancur Baghdad. Ketika itu bangkit Saifuddin Qutuz yang pernah dididik oleh Izzuddin Abdus Salam. Ini sejarah-sejarah yang kadang-kadang kita tak tahu. Kemudian ketika mana runtuhnya, tertawannya Baitul Maqdis Palestin di tangan kerajaan Kristian Katolik waktu itu yang dikuasai oleh Perancis, bangkit Salahuddin Al-Ayyubi selepas 88 tahun Palestin dijajah. Dia akan ada sepanjang masa ada akan satu umat, satu jamaah ataupun mereka yang menyambut seruan Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan di zaman kita juga itu berlaku. Sebab kadang-kadang orang masih tak yakin, bolehkah Islam hari ini dikembalikan balik seperti mana zaman Nabi? Bolehkah Islam hari ini dikembalikan balik zaman sahabat ataupun sekurang-kurang zaman empayar daulah Islam, zaman kesunahan Islam Melayu Melaka dan sebagainya? Boleh. Kerana ia janji Allah Subhanahu wa taala. Pertama hadis tadi kita dengar, pertama berlaku nubuwah, berlaku khilafah min haji nubuwah, berlaku daripada mulkan adha, berlaku mulkan jabriyah, kemudian di akhirnya berakhir kembali khilafatan ala min haji nubuwah. Itu kalau hadis, mungkin orang kata hadis ini hadis yang tak kuat. Mungkin ada orang pakar kata hadis tak kuat, tak apa. Tapi ia dikuatkan dengan sejarah Islam. Benda itu benar berlaku. Tapi ada satu ayat Quran yang valid untuk membenarkan hadis ini. Bila mana Allah menyebut kepada kita, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlafannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Telah berjanji Allah, wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah telah membuat satu perjanjian. Dan Allah berjanji ini bukan sekarang, dulu. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang beriman daripada kalangan kamu. Wa 'amilus shalihat, dan mereka yang melakukan amal soleh. Soleh bukan sekadar diri sendiri, soleh melakukan kebaikan, islah dalam masyarakat, islah dalam negara dan islah dalam semuanya. Dan mereka yang beriman soleh ini dijanjikan Allah, la yastakhlafannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ini janji Allah kepada kita. Kalau ini janji Allah dia valid untuk sepanjang masa, bukan sekadar zaman Nabi. Kalau kita merasakan kita ini beriman kepada Allah, kita inilah orang yang soleh, yang memperjuangkan apa-apa dunia ini semata-mata dengan pembangunan Islam, kita soleh atas sebab itu, insya-Allah Allah akan bagi kemenangan. Ini keyakinan yang perlu kita ambil. Dan keyakinan inilah yang diyakini oleh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Segolongan umat yang memperjuangkan Islam di kalangan mereka yang lain mungkin leka, mungkin lalai untuk memperjuangkan Islam. Dan atas sebab mereka berjuang inilah kita melihat dulu dijajah, tapi hari ini kembali sinar Islam sedikit demi sedikit. Cuma janji Allah ini kalau kita tengok, kadang-kadang kita buat tak perhati, tak rasa betul. Tapi kita perhati kepada Islam yang ada di taman kita ini, kita boleh lihat kebenaran. Tuan-tuan ingat, saya duduk sini sejak 2010. Ustaz Zul bilang, waktu tu ni tak ada surau lagi. Ada satu hamparan simen masa saya datang untuk buat solat. Tapi biasa solat tarawih.
Tiba-tiba ada sebahagian daripada kita perlu bangkit untuk buat surau. Dan kita melihat perubahan daripada kemah, daripada simen, akhirnya buat bangun yang cantik, kipas, dan yang terbaru ada aircon. Cuba perhati, benda ini boleh tak berlaku kalau tak ada orang beriman. Ini kecil. Satu membenarkan wa'dallahu allazina amanu minkum la yastakhlafana fil ard. Ini baru kecil, tapi Allah membenarkan kita mendapat benda ini lalu kita dirikan. Ini baru kecil. Tapi bagaimana perjalanan zaman daripada penjajahan zaman hari ini juga boleh dibuktikan. Bila kita dijajah, perkara pertama yang kita buang adalah al-hukmu, sistem Islam. Hukum tanah hari ini kita panggil Torrent Law. Sistem tanah hari ini kita panggil sistem Torrent Law, sistem British. Torrent System. Bukan Torrent Law, Torrent System. Sistem bangun tanah, Torrent System. Daripada barat. Bukan cara Islam, bukan daripada mazhab Hanafi, bukan daripada mazhab Syafi'i. Kerana perbezaan yang ketara dalam mazhab Islam ini tentang hukum tanah, yang ketara antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Itu biasa ketara. Tapi itu diamal sampai sekarang. Kemudian banyak hukum-hukum. Hukum dulu hukum yang dibuat oleh qadhi, boleh tentang hukum zina. Kemudian disekat dengan terciptanya Perlembagaan Malaysia. Memang Islam berjaya ditetapkan sebagai federal ataupun agama persekutuan pada artikel yang ketiga. Tetapi pada artikel yang keempat menafikan undang-undang peringkat negeri. Mana-mana perlembagaan ataupun undang-undang yang selepas dibuat perlembagaan persekutuan ini yang disediakan oleh Lord Reid, yang diluluskan di Parlimen British tahun 1956, kemudian diisytiharkan tahun 1957 di negara kita. Artikel keempat ini dalam keadaan waktu itu Islam boleh dibuat bawah kuasa sultan-sultan. Tiba-tiba artikel keempat ini bila kita merdeka, dia telah menyekat undang-undang yang peringkat negeri yang melebihi perlembagaan akan tersekat setakat mana tersekat. Maka sebab itu kuasa sultan yang menjaga agama ketika itu yang boleh menghukum zina, yang boleh menghukum qazaf, yang boleh menghukum minum arak, tersekat dengan artikel keempat daripada perlembagaan. Tapi selepas itu orang faham tak boleh biar. Maka membangunlah satu undang-undang yang waktu itu mungkin tak nampak, tapi ada orang nampak. Lalu dibangunkan akta ataupun akta undang-undang Mahkamah Syariah yang dipanggil Akta 355. Itu yang berlaku. Tetapi Akta 355 namanya Mahkamah Syariah, tetapi tak menggambarkan syariah. Cumanya dia memberi ruang sebab apa-apa undang-undang yang dibuat di Parlimen itulah undang-undang tertinggi. Tadi artikel pun boleh jadi undang-undang. Tapi mana-mana undang-undang yang dibuat di Parlimen itu undang-undang tertinggi. Maka undang-undang tertinggi untuk Islam ketika itu sebab 355 ini peruntukan yang tertinggi yang boleh dicapai oleh negeri. Apa usaha negeri ketika itu? Jadual ke-9 perlembagaan. Itu kuasa negeri. Tanah, air, balak, galian, itu kuasa negeri. Termasuklah hukum Islam di bawah kuasa majlis raja ataupun majlis nasihat raja-raja dan sebagainya. Tengok ikut dia punya negeri. Maka yang undang-undang yang di bawah raja sultan ini yang diperuntukkan pada jadual ke-9 jadual ke-9 perlembagaan ini, jadual negeri, maka tersekat setakat 355. Peringkat pertama tahun 65 ni tak silap, rotan tak ada, denda 500 dan penjara tak lebih 6 bulan rasanya. Kemudian dia pertingkatkan 1984. Itu yang berlaku. Tetapi masih lagi tak menepati. Sebab undang-undang ni di peringkat perlembagaan, iaitu akta ni peringkat perlembagaan persatuan, dia menyekat di negeri. Maka bila dah hari ini kita boleh lihat kebangkitan Islam, kemenangan janji Islam, orang tiba-tiba nak kepada Islam.
Hari ini pertama kalau kita tengok, orang ni nak kepada agama. Nak ke orang Islam nak kepada Islam, orang Kristian nak kepada Kristian, orang Buddha nak kepada Buddha. Orang Hindu nak kepada Hindu. Ini arus zaman ini. Ini kita kena faham sebab ini bila kita tengok pelik terang menang. Pelik sebelum terang lawan Bernie Sanders. Calon yang sama dalam Republican tidak silap. Kemudian di Perancis tak silap nama seorang calon presiden akan datang pada election akan datang di Perancis, namanya Marine Le Pen. Juga aliran yang sama, aliran dalam menarik kembali kepada agama. Dan siapa yang tidak kembali kepada agama akan ketinggalan. Itu yang berlaku di Rusia. Hari ini bila orang kata Rusia itu komunis, salah. Rusia sosialis, salah. Kerana Rusia hari ini telah bertukar daripada ideologi kebendaan semula sosialis komunis ini, dia bertukar kepada keagamaan Kristian Ortodok. Sebab itu bila orang kata Rusia, Syria tolong atas Syria ni atas dasar komunis, salah. Begitu juga China. China di China berbeza dengan China di luar China. China di China dia memang tidak menekankan agama dan banyak anti agama. Dia berbeza dengan Rusia. Dan dia memang menghalang kemasukan agama. Yang dia halang adalah kemasukan agama yang datang daripada Barat, daripada Amerika, daripada Britain. Hebatnya Barat, macam dia nak masuk ke China melalui yang dipanggil International Chinese. Ini ilmu-ilmu yang kita perlu lihat, disebut gambaran Al-Quran, tetapi kena timbang-timbangkan dengan pengetahuan semasa. International Chinese ini bukan jadi macam Cina tanah besar. International Chinese ini biasanya bermazhab Christian Evangelis. Inilah yang berlaku di Indonesia, yang berada di belakang Jokowi, yang berlaku di Singapura, dan juga yang berlaku di Malaysia. Yang dipanggil International Chinese yang bergerak atas dasar evangelis. Dan mana pusatnya? Pusat dia di Amerika. Pusat dia di Europe. Dan kalau kita lihat di negeri-negeri inilah, di Singapura dia akan ada satu sudut bagaimana international relation dibuat di sana, berhubung dengan international relation di Amerika, di White House. Ini yang perlu kita faham daripada perkembangan berlaku. Dia tengok daripada sudut Islam. Maka Barat nak masuk ke China, dia cuba masuk evangelis, tetapi China halang. Dan itu kadang-kadang daripada hubungan cara pandang ini, dia kena ada kajian yang lebih lanjut oleh pokok rata. Sebab itu penting untuk kita faham perkembangan semasa ini daripada sudut kacamata Islam. Jadi muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin masa dah tak panjang. Bila yang berlaku hari ini kita melihat permusuhan, halangan kepada Islam hari ini, fitnah yang cukup hebat. Maka zaman fitnah ini kita diajar untuk berpegang kepada Quran. Dan surah yang paling hebat yang menjadikan kepada kita untuk menjadi penawar petua di saat zaman fitnah, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadida wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Ayat Allah Al-Quran Al-Kahfi yang pertama ini menggambarkan panduan untuk hidup, panduan yang tiada cacat cela. Hidup yang bagaimana? Karena selepas hidup kita akan berhadapan dengan ancaman. Pertama, kita nak bawa Islam. Qayyiman liyunzira ba'san syadida, panduan yang teguh kepada mereka yang nak memberi teguran, dan satu berita gembira kepada mereka yang berjuang.
Kemudian memberi peringatan kepada mereka yang mengatakan Allah ada anak. Siapa yang mengatakan Allah ada anak? Dua agama yang besar, dan juga agama-agama yang mensyirikkan Allah. Orang musyrikin Quraisy dia mengatakan malaikat itu anak Allah. Orang musyrik. Maka kita melihat orang musyrik seperti Buddha, seperti Hindu, mereka ingin mengatakan dewa-dewa ataupun patung-patung ini anak Allah. Itu persamaan yang boleh kita lihat. Yang kedua, siapa lagi yang kata anak Allah? Al-Masih ibnullah, golongan Nasara. Siapa yang lagi mengatakan anak Allah? Yahudi, yang mengatakan Uzair itu ibnullah, anak Allah. Kemudian dalam bahasa yang lain, orang-orang Yahudi Bani Israel mengatakan nahnu abna'ullah, kami ni anak-anak Allah. Yang kadang-kadang kita boleh lihat daripada signboard, we are the children of the God. Bukankah ini sama dengan apa yang disebut oleh Al-Quran? Kenapa dia sebut we are the children of the God? Sebab dia menganggap dia ni dikasihi oleh Allah, dia ni lah istimewa pada Allah. Siapa yang sebut ini? Kadang-kadang golongan-golongan hari ini yang menolak agama Islam sebagai agama yang paling mulia. Maka kita melihat dalam zaman inilah zaman yang berada. Zaman yang mengatakan anak Allah macam-macam. Zaman Nabi jelas, zaman kita macam-macam. Musyrikin pun macam-macam, yang mengutukan Allah pun macam-macam. Maka dengan zaman fitnah ini, kita nak hadapi fitnah mesti ikut panduan Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi Allah tunjuk panduan bagaimana hadapi fitnah, kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa, dia bila ditanyakan kepada dia tentang siapa yang boleh tahu, dia kata aku boleh tahu. Dalam satu hadis yang lain, tiba-tiba Allah kata, tak ada lagi hamba-Ku yang lebih tahu daripada kamu. Tapi kalau kamu nak tahu, kamu kena berjalan kepada satu tempat, Majma' al-Bahrain, satu tempat yang bertembung dua lautan. Dan biasa kita dengar di Nabi Khidir sebagai dikasar Khidir daripada perkataan khadrun, hijau. Nabi Musa dia diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel waktu itu duduk di Mesir, duduk di Palestin, duduk di sebelah dekat-dekat dengan Lautan Merah, sama ada di seberang ataupun di Afrika ataupun daripada tanah Arab, Jaziratul Arab. Bila dikatakan pergi merantau ke Majma' al-Bahrain, maknanya dia keluar bukan kepada kaum dia. Sebab itu tak pernah dengar Nabi Khidir diutuskan kepada Bani Israel, kerana mungkin Nabi Khidir ini bukan kepada Bani Israel tetapi kepada satu jenis bangsa lain. Tapi kenapa disebut Khidir? Digambarkan bila duduk sebagai Majma' al-Bahrain, maka suasana yang bertembungnya dua lautan, biasanya tempat yang hijau. Bila tempat hijau, tenang, sikap dia tenang, perasaan dia tenang, cara fikir dia matang. Sebab itu ada ulama yang menerangkan bahawa Nabi Khidir ini bukan Nabi daripada Bani Israel, tetapi Nabi yang berada dalam iklim yang macam suasana zaman kita, macam tempat kita, iklim yang hijau, khatulistiwa. Kalau kata di sebelah Afrika, mungkin di tempat-tempat yang khatulistiwa, di tengah-tengah Afrika yang cuacanya sama dengan kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan mereka yang mempunyai sifat ketenangan seperti Nabi Khidir ialah mereka yang duduk di sekeliling yang warna hijau. Kita lah zaman orang-orang yang, sebab dalam hadis lain mungkin disebut bagai akan datang penolong Islam ni daripada bangkit daripada timur. Itu satu kajian yang disebut oleh ulama-ulama. Jadi Nabi Khidir ni bagaimana dia boleh lalu fitnah zaman dia? Bila Nabi Musa yang Rasul pun, bila bersama Nabi Khidir, Nabi Musa pun pening. Bila tengok berapa itu pun setakat 3 peristiwa. Peristiwa naik kapal satu pelabuhan, Nabi Khidir tebuk. Kamu buat apa? Kenapa tebuk perahu orang-orang yang miskin? Kemudian sampai satu tempat, dia bunuh budak. Kenapa bunuh budak? Pening Nabi Musa SAW, sedangkan dia Rasul, tapi dia tak tahu. Kemudian sampai satu tempat, kampung yang
yang akhlak buruk, yang tak hormat tetamu. Tiba-tiba Nabi Khidir ini dalam keadaan orang hina dia bantu untuk membetulkan satu dinding bangunan yang hampir roboh. Maka bila dah Nabi Musa tak sabar dengan 3 peristiwa, maka Nabi kata, inilah pemisahan antara aku dan kau, Musa AS. Maka disebutkan cerita-cerita yang tertentu. Cuma bila berjumpa dengan Nabi Khidir, apa Allah sikap Nabi Khidir untuk berjaya menghadapi fitnah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmah wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Sikap yang ada Nabi Khidir, pertama rahmat. Rahmat daripada Allah, akhlak yang baik, tenang, kasih sayang kerana Allah, ini rahmat. Yang kedua, min ladunna 'ilma. Ilmu datang daripada Allah. Yang kita faham hari ini, ilmu datang daripada Allah, Quran dan hadis. Nak menghadapi fitnah hari ini, ilmu daripada Allah, min ladunna 'ilma, Quran dan hadis. Dan rahmat daripada Allah, akhlak yang ikut akhlak yang Allah perintahkan kepada kita. Tenang, tak gopoh, berfikir dengan panduan Al-Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Panduan berfikir cara panduan Al-Quran, itulah ketenangan. Sebab hari ini berlaku kekeliruan yang cukup besar. Berlaku di Timur Tengah, Sunni lawan Syiah. Perang di antara Yaman, berlaku di Yaman, di Syria, di antara masing-masing. Tapi yang menjadi perbalahan mazhab Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Tak selesai. Tapi dalam keadaan berbalah itu yang mati umat Islam. Yang mati umat Islam tak kira dia Sunni, tak ada Syiah. Syiah sesat, memang sesat. Tapi adakah kalau orang tu sesat, kita layak bunuh? Dalam Islam, yang layak bunuh sebab ada undang-undang. Tapi hari ini bila nak buat undang-undang Islam, tak setokong. Tapi bila cerita pertembungan antara sesat dan tak sesat, rasa keliru. Maka inilah yang perlu kita lihat hari ini. Sebab itu apa yang hilang daripada kita, kadang-kadang kita tahu, tetapi rahmat itu tak bersama kita. Kita tahu tentang Al-Quran, tentang hukum hakam, tetapi rahmat tak bersama kita dalam bentuk keadaan. Tidak melihat bagaimana darah yang terbunuh, kasih sayang kita kepada mereka yang akan terkorban kalau perang saudara di Yaman, di Syria dan sebagainya. Termasuk juga di negara kita, dalam kita berjuang pada jalan Allah, menerangkan Al-Quran dan Sunnah, juga kena ada rahmat. Tetapi rahmat akhlak yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah antara yang sempat kita boleh fikirkan bersama. Petuanya untuk menghadapi zaman fitnah. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dua perkara, sikap rahmat yang datang daripada akhlak yang disebut oleh Allah dan Nabi, dan yang kedua, ilmu berpandukan daripada ilmu Allah yang Allah daripada dunia yang kita faham daripada Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah yang boleh dapat kita kongsi pada malam ini. Minta maaf jika terlanjur lebih 20 minit ini. Mungkin kita berharap perkongsian kita ini mendapat rahmat daripada Allah. Namun jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang boleh mengguriskan, harap dimaafkan, dan kita sama-sama mengharapkan keredaan kepada Allah. Tiadalah kita cari melainkan redha Allah. Tiadalah kita cari daripada kefahaman untuk kita meneruskan hidup ini dengan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ihadal malaikatil muqarrabin wa a'ti arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.